Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Asaf Kepimpinan Surau Taman Datuk Haji Abdul Samad, Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau, serta tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, teman-temannya sekali, marilah kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan inayahnya dapat mengizinkan kita bersama-sama berkumpul pada malam ini. Ya, pagi malam ini yang di mana adalah permulaan bagi tahun barulah 3 hari. Kan saya mengucapkan selamat tahun barulah. Jadi jangan suka sangat. Jangan suka sangat. Ada orang dia main bunga api, main mengecun. Sebab apa? Sebab tahun baru. Sedangkan dia terlupa, makin meningkatnya tahun, makin dekat kita dengan kematian. Jadi sama-sama muhasabah diri, pasang azam untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita ke arah kebaikan. Kalau sebelum ini kita ada kekurangan, tahun ni pasang azam untuk jadi lebih baik. Itu peringatan kepada kita lah. Semakin bertambah tahun, semakin tambahlah dekat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita lah. Kitab akidah, kitab asas akidah takmir Negeri Sembilan. Kita teruskan ni sampai habislah insya-Allah. Selagi umur panjang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selagi tak bertukar, insya-Allah sampai habislah kitab ni kita pakai. Jadi kitab fiqh munakahat tu dah tak ada lagi lah, insya-Allah lah. Habis kita ni kita kembali balik kepada fiqh munakahat. Jadi kita selesaikan kitab tauhid ni dulu. Jadi kitab tauhid ni adalah mengenal Allah. Dia adalah satu ilmu yang penting. Awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama sekali dalam agama adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama telah menyusun sebuah kitab, sebuah ilmu yang di mana ilmu ini supaya diberi penerangan kepada kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah penyusunnya? Penyusunnya ialah Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini adalah pengasasnya, pelapornya, penyusunnya. Oleh sebab itu, kalaulah ada satu-satu puak ni yang cuba nak mengkafirkan dua tokoh ulama ni, cuba nak menidakkan dua tokoh ulama ini, maka tuan-tuan kena berhati-hati dengan orang berkenaan, dengan puak-puak berkenaan. Kerana apa? Kerana ilmu tauhid yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Al-Maturidi ini, dia adalah seluruh ulama, seluruh mazhab, seluruh negara menggunakannya. Seluruh negara menggunakannya. Cuma ada sikit-sikit sahaja yang tidak menggunakannya, dan dia adalah terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Di Malaysia pun semua negeri
Kan, semuanya mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Cuma ada satu negeri jelah yang tidak mengikutinya. Dan ia adalah berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bukan di Malaysia sahaja. Di negara Mesir sekalipun, kan, ulama Azhar telah mengeluarkan fatwa rasmi daripada Darul Ifta mengatakan akidah Asy'ariyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana yang dipetik dalam fatwa dia mengatakan wa aqidatul Azhar Syarif fil aqidatul Asy'ariyah wa hiya aqidatul Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ulama Azhar Syarif adalah akidah Asy'ariyah dan ia adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wasadatul Asy'ariyah radhiyallahu taala anhum wa ardahum, semoga Allah meridai mereka dan dia juga redha kepada mereka. Jumhur ulama minal ummah, mereka lah jumhur ulama daripada umat Islam. Wa humul ladzina saddu wa syubhatu amamal malahidah wa ghairihim, mereka lah yang menentang syubhat-syubhat yang ditimbulkan oleh golongan etis dan sebagainya, wa ghairihim dan sebagainya. Wa humul ladzina iltazamu bi kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah ibrat tarikh, maksudnya mereka lah yang berpegang dengan ajaran Al-Quran dan sunnah penghulu kita Nabi Muhammad SAW sepanjang sejarah. Daripada abad ketiga, kurun ketiga sampailah sekarang ni, banyak menentang perkara-perkara syubhat yang ditimbulkan oleh puak-puak yang berlainan dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dikatakan dalam fatwa ni, wa man kaffarahum aw fasaqahumul yukhsha alaihi fi dinihi, maksudnya sesiapa yang mengkafirkan dan menghukum fasik kepada Asy'ariyah, dia kata Asy'ariyah ni kafir, dikatakan Asy'ariyah ni fasik, maka fatwa ni mengatakan yukhsha alaihi fi dinihi, akidah orang itu dalam bahaya. Akidah orang ni dalam bahaya. Nak dikatakan bahawa fatwa Mesir ni pun mengatakan Asy'ariyah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada puak ni yang belajar entah ke mana, dikatakan bahawa akidah Asy'ariyah adalah berlawanan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mengatakan Salafi lah, Wahabi dan sebagainya. Kalau dikatakan puak-puak macam tu, tuan-tuan cepat lari. Takut-takut terikut dengan mereka. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari ilmu tauhid, insya-Allah betul lah sahih yang disusun oleh para ulama. Jadi itu adalah berkenaan dengan pengasas Asy'ariyah. Dan seperti minggu yang lalu, bulan yang sudah, tahun lepas, kita telah selesai membincangkan berkenaan dengan pengenalan ilmu tauhid. Kan, pengenalan ilmu tauhid ni sumber ambilan di mana, penyusunnya siapa dan sebagainya lah. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari pula berkenaan dengan hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak. Jadi hukum akal, adat dan syarak ni apa benda dia? Dalam Islam, hukum ni terbahagi kepada tiga. Ulama Usuluddin membahagikan hukum ni kepada tiga bahagian, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Antara tujuan mereka ni menyebutkan ketiga-tiga hukum tersebut adalah untuk membezakan hukum adat, hukum syarak dan hukum akal. Namun skop perbahasan ilmu tauhid ni lebih menjurus kepada hukum akal dan tidak menekankan sangatlah perbahasan hukum syarak dan adat. Jadi nak dimaksudkan hukum akal, hukum adat dan syarak ni ada di dalam Islam. Hukum apa maksud hukum? Siapa tahu maksud hukum ni apa? Undang-undang, peraturan, perintah. Hukum ni adalah keputusan, sama ada nak menyabitkan sesuatu ataupun nak menafikan sesuatu. Contohnya hakim mahkamah menjatuhkan hukum denda RM3,000. Hukum tu adalah keputusan. Jadi maksud hukum ni adalah keputusan. Keputusan maknanya output. Keputusan yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh hakim. Hakim ni kalau dekat mahkamah ada hakim dia yang mengeluarkan hukum. Tetapi dalam hukum ni ada tiga hakim dalam Islam, iaitu hakimnya adalah akal, adat
dan juga syarak. Makna kata akal ni sebagai hakim. Akal ni nak mengeluarkan hukum apa? Syarak ni Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan hukum ni apa? Kan? Adat ni apa adat? Adat kebiasaan kita dan sebagainya. Jadi adat kata apa? Jadi kalau seseorang itu mengeluarkan statement, adat kata apa, syarak kata apa, dan akal kata apa. Kalau ada seseorang ni mengatakan, aku pergi swimming pool, pakai baju, pakai seluar, terjun, berenang selama setengah jam. Bila aku bangun pada swimming pool tu, badan aku kering, tak basah, seluar tak basah, badan tak basah. Jadi akal kata apa, adat kata apa. Dan kalaulah Allah SWT mengatakan solat itu wajib, wajib itu adalah daripada hukum syarak. Dan kita tak boleh menggunakan hukum akal pada tempat hukum syarak tersebut. Ya ke solat ni wajib, kita menggunakan hukum akal? Tak boleh. Kalau hukum syarak lah. Kalau hukum adat, hukum adat lah. Kalau hukum akal, hukum akal lah. Seperti mana api ni sifat dia membakar. Ada orang kata tangan dia letak api, kan, letak api tak terbakar. Kita kata apa? Akal kata apa? Adat kata apa? Itu yang kita nak belajar pada malam ini. Itu yang kita nak belajar. Dan ilmu ni penting. Sebelum kita nak mengenal Allah, kita kena tahu dulu hukum akal. Kalau seseorang itu mengatakan, aku makan 3 pinggan nasi, tapi aku tak kenyang-kenyang lagi, hukum adat kata apa? Hukum syarak kata, hukum akal kata apa? Ini kita akan belajar pada malam ini. Jadi itu adalah hukum akal, hukum adat dan juga hukum syarak. Hukum ini adalah keputusan, output dia. Jadi kita belajar pula berkenaan dengan hukum akal. Mukadimah yang pertama tu, akal adalah fikiran atau akal budi, iaitu kebijaksanaan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada manusia sehingga boleh dibezakan di antara manusia dengan haiwan. Itu maksud akal. Akal ni adalah akal fikiran kita, kebijaksanaan kita, berbeza dengan haiwan. Binatang ni dia tak ada akal. Sebab tu dia tak boleh buat pekerjaan macam kita boleh buat. Tetapi akal kita ni tengoklah, kadang-kadang menjurus ke arah kebaikan, kadang-kadang menjurus ke arah keburukan. Ada orang akal dia panjang, boleh mencuri, boleh merompak, boleh ambil rasuah. Akal dia panjang dan dia tahu cara nak lepaskan diri. Akal juga tu. Tetapi ada juga akal yang mengarah kepada kebaikan. Jadi manusia ni digunakan akal. Dan akal ni pun perlu diakalkan. Akal ni perlu diakalkan mengikut ajaran Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak menggunakan akal sewenang-wenangnya, lari daripada ikutan agama Islam. Ada kata dia fikir, dikatakan Allah itu perempuan. Betul tak betul? Dia fikir kan, Allah ini ada 3. Mustahil. Dia fikir macam tu, otak dia macam tu. Sebab dia pun manusia, dia pun ada akal macam-macam. Sebab tu dalam dunia ni banyaknya agama, sebab macam-macam ada akal setiap manusia ni. Ada orang fikir, oh ada tiga Tuhan. Ada orang fikir, oh tak ada Tuhan. Kenapa kau tak ada Tuhan? Sebab aku tak nampak Tuhan. Jadi Allah tak ada lah. Macam tu. Jadi dia menggunakan akal. Sebenarnya akal ni pun perlu diakalkan mengikut ajaran agama Islam. Dan oleh sebab itulah dalam Quran mengatakan ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang, balhum adall, bahkan mereka ni lagi sesat. Manusia ni kalau tak menggunakan akal dengan betul, mereka ni lagi teruk daripada haiwan. Sebab tu haiwan ni tidak dikurniakan akal, tetapi kita dikurniakan akal.
Tetapi umat akhir zaman ni banyak yang tidak berakal, kan? Yang tidak menutup aurat, tidak menunaikan sembahyang, dan banyak-banyak fahaman yang batil, bersalahan sebab tidak menggunakan akal. Itu yang pertama. Dan maksud akal yang kedua tu, poin kedua tu, itu adalah maksud akal tu. Hukum akal ialah penetapan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau penafian satu perkara daripada perkara yang lain. Itu maksud hukum akal. Hukum akal ni maksudnya penetapan suatu perkara. Keputusan tersebut sama ada menetapkan satu perkara kepada satu perkara yang lain, atau penafian satu perkara kepada perkara yang lain. Seperti mana kita mengatakan makhluk adalah baharu. Makna kata kita menetapkan baharu itu kepada makhluk. Allah itu bersifat sempurna, maka kesempurnaan itu kita menetapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mengikut hukum akal kita mengatakan bahawa Allah itu mempunyai sifat yang sempurna. Jadi kita katakan sempurna itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetapkan sempurna itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan baharu itu kepada makhluk. Kita katakan makhluk ini berubah-ubah, kejap bergerak, kejap diam, kejap tua, kejap muda, muda ke tua, kan? Jadi kita katakan makhluk ini berubah-ubah. Jadi berubah, menetapkan berubah-ubah itu kepada makhluk. Dan menafikan atau penafian satu perkara daripada perkara yang lain. Seperti kita katakan makhluk ini adalah bukan kidam. Apa maksud kidam? Sedia ada. Makna kata manusia ini ada permulaan. Mustahil manusia ni tiada permulaan. Makna tiba-tiba ada. Betul tak betul? Maka kita menafikan bahawa makhluk adalah bukan qidam. Makna kata makhluk ni bukan qadim, bukan sedia ada. Dia ada permulaan. Itu maksud dia. Menetapkan satu perkara pada perkara yang lain, atau penafian satu perkara daripada perkara yang lain tanpa perlu kepada ketetapan adat. Bagi menetapkan satu perkara tersebut, kan, mana ni kata hukum akal ni tidak berkehendak kepada dicuba-cuba ataupun diulang-ulang ataupun dibiasakan untuk menetapkan satu perkara tersebut. Makna kata hukum akal ni dia adalah menetapkan satu perkara pada perkara yang lain dan menafikan satu perkara kepada perkara yang lain tanpa perlu kepada dicuba-cuba, perlu dikaji, perlu diulang-ulang, perlu dibiasakan untuk menetapkan satu perkara tersebut. Itu maksud hukum akal. Tak perlu diuji, tak perlu dikaji. Contohnya 1 tambah 1 2. Adakah 1 tambah 1 3? Tak ada. Makna kata mustahil bagi akal 1 tambah 1 3. Tetapi wajib bagi akal 1 tambah 1 2. Itu maksud dia. Makna kata ketetapan adat ni, nanti kita akan belajarlah hukum adat. Hukum adat ni dia adalah suatu kebiasaan. Makan, kalau makan kenyang. Api membakar, air membasahkan badan. Tetapi ada kalanya hukum akal ni ada juga perkara yang mencari adat. Kalau kita katakan api ni tak membakar, akal kata apa? Akal kata mustahil. Ya ke tak? Api ni membakar, api ni tak membakar, mustahil pada akal. Ya ke tak betul? Betul ke tak betul? Jawapan dia tak betul. Sebab tu kena belajar hukum adat. Kebiasaannya api ni membakar. Tetapi kalau ikut hukum logik akal kita, kita mengatakan ia adalah harus boleh membakar ataupun boleh tidak membakar. Seperti mana api yang membakar Nabi Ibrahim. Api yang bakar Nabi Ibrahim tu terbakar ataupun tidak terbakar?
Tidak terbakar. Ketika mana dia Nabi Ibrahim tu dimasukkan ke dalam ni kan, dan dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud nak membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Allah perintahkan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Jadilah kau sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Maka api tersebut tidak membakar, tetapi bahkan jadi sejuk dan tidak membakar sehelai pun pakaian Nabi Ibrahim ataupun anggota tubuh badan Nabi Ibrahim. Jadi nak dikatakan bahawa kekuasaan Allah SWT semua boleh berlaku. Makna kata akal mengatakan harus. Sebab tu saya katakan, mula lagi saya bagi contoh. Saya terjun dalam sungai, swimming pool. Bangun, pakaian saya tak basah. Akal kata apa? Mustahil juga. Pelik, tapi dia bukan mustahil. Dia adalah harus pada akal. Mana kata akal ni, kita mengatakan bahawa Allah SWT boleh menyebabkan saya ni tidak basah. Mana kata harus pada akal baju tak basah. Tetapi adat memang basah, wajib basah, mustahil tak basah. Itu menurut hukum adat. Harus pada akal. Kita bincangkan berkenaan dengan hukum akal. Ni kena perhalusi satu-satu ni bagi kefahaman. Makna kata, sebab itulah mula sekali mukadimah saya menerangkan berkenaan ilmu tauhid ni, Allah SWT sahaja yang memberi kesan. Allah sahaja yang menentukan hidup mati seseorang, rezeki seseorang, menjadikan seorang itu ada ataupun tidak ada. Allah yang menentukannya, memberi kesan kepada kita. Dan Allah juga lah yang boleh membuat sesuatu perkara yang mencari adat. Tetapi kebiasaannya baju tu basah. Tapi Allah boleh tak jadi baju tu tak basah? Boleh. Maknanya harus pada akal menyatakan bahawa baju tu tidak basah. Tetapi adat kebiasaannya baju tu basah. Seperti Nabi Ibrahim tu kan, api terbakar, tidak terbakar. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bulan terbelah. Ada orang katakan tak logik lah, mustahil lah, cerita ni dongeng lah. Kalau orang cerita kan dongeng lah, apa hukum? Dia boleh menjadi kufur, boleh menjadi kafir, sebab dia menidakkan mukjizat para nabi dan rasul. Jadi hati-hati fahaman kalau dikatakan bahawa tak betul lah, dongeng lah, bulan terbelah, laut terbelah, tipu lah. Hati-hati. Fahaman itu boleh menjadikan dia kufur. Kufur ni apa? Seksa dalam neraka selama-lamanya lah. Seperti orang Cina. Allah. Seperti Allah bukan orang Islam. Kena jaga sikit bahasa. Kan? Hati-hati fahaman macam tu. Menetapkan satu perkara atau menafikan satu perkara tanpa memerlukan kepada ketetapan adat. Tetapi hukum akal ni juga boleh mencari adat dan mengikut makam seseorang tersebut. Kalau dia belum menjadi nabi, kalau dia ada satu perkara yang luar biasa, dia disebut sebagai irhas. Irhas ni adalah satu perkara yang luar biasa kepada orang tersebut sebelum dia menjadi nabi. Sebagai contohnya Nabi Muhammad SAW ketika mengikut bapa saudaranya Abu Talib pergi berdagang. Buat pendeta ni, ada pendeta ni nampak rombongan tersebut ada awan yang menaungi kumpulan tersebut. Maka dia adalah perkara yang mencari adat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW dia disebut sebagai irhas, perkara yang luar biasa. Kalau perkara tersebut berlaku selepas orang tersebut mengangkat menjadi nabi, ia disebut sebagai mukjizat. Seperti bulan terbelah, seperti Al-Quran, Isra' dan Mi'raj,
Itu perkara-perkara mukjizat. Kalau kita menafikan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita boleh jadi kufur. Kena hati-hati. Kalau kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad bohong berkenaan dengan air yang mengalir, sentiasa mengalir, seramai orang ni, Nabi boleh memberi air banyak-banyak dekat orang. Kalau kita katakan mustahil, pada akal, hukumnya kufur. Dan perkara-perkara yang berlaku, yang luar biasa, yang berlaku pada orang wali-wali, para wali, dia disebut sebagai karamah. Karamah, maknanya para wali ni dah ada kemuliaan. Contohnya berlari di atas air. Perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi pada para wali, dia disebut sebagai karamah. Perkara yang terjadi kepada orang biasa, orang awam, macam kita lah, tiba-tiba ada perkara yang luar biasa berlaku dekat kita, ia disebut sebagai ma'unah. Ma'unah maksud pertolongan. Pertolongan Allah SWT. Maknanya berlaku pada kita. Pernah tak berlaku perkara yang mencari adat? Contohnya kita makan 3-4 pinggan nasi, tak habis-habis, tak kenyang-kenyang. Luar biasa tak? Luar biasa. Tapi harus pada akal. Dia sebut ma'unah. Dan ada juga perkara yang berlaku ke atas orang munafik ataupun orang yang lupakan kepada Allah SWT, disebut sebagai istidraj. Istidraj, maknanya kata dia tak belajar, tidur je, tapi dia hidup dia berjaya, tetapi dalam masa yang sama dia lupakan kepada Allah SWT. Jadi disebut sebagai istidraj. Dan juga disebutkan kalau berlaku kepada orang kafir, ia disebut sebagai sihir. Perkara yang berlaku kepada orang yang orang kafir lah. Kalau orang yang melakukan sihir itu dikira menyekutukan Allah. Bila menyekutukan Allah disebut sebagai kafir. Dia dianggap sebagai kafir. Jadi dia dianggap sebagai sihir. Jadi ini adalah mengikut makam lah. Makam seseorang. Kalau orang awam disebut sebagai ma'unah. Kalau para wali disebut sebagai karamah. Kalau kita lupakan Allah tapi dalam masa sama kita berjaya, jawatan kita tinggi, disebut sebagai istidraj. Ini adalah perkara-perkara yang mencari adat. Tapi hukum akal ni, dia tidak memerlukan kepada ketetapan adat dan juga tidak memerlukan kepada ketetapan syarak bagi menetapkan satu hukum tersebut. Hukum syarak ni apa? Hukum syarak ni ada 5. Kalau kita belajar kitab fiqh, hukum syarak ni ada 5. Apa dia? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi hukum akal tidak memerlukan 5 hukum ni. Wajib kan? Sebab apa? Sebab dia tidak bergantung kepada satu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Dia tak memerlukan. Kalau Allah katakan solat itu wajib, kita perlu tak memerlukan akal untuk mengatakan solat itu wajib? Kalau Allah kata wajib, wajiblah. Ini tidak. Kadang-kadang dia menetapkan akal pada hukum syarak tersebut. Sebagai contohnya, dia semayang, terkentut. Dia pun keluarlah nak ambil wuduk. Ada orang cakap dia, kau pergi mana ni? Nak ambil wuduk. Kenapa pula terkentut? Aku tanya kau terkentut kat mana? Punggung. Tapi kau basuh mana? Diikut hukum akal. Basuh muka, basuh tangan. Kau ni pelik lah. Orang patut basuh buntut kau, basuh punggung kau. Nampak tak? Makna kata dia tidak mengikut hukum tersebut. Sebab tu hukum syarak mengatakan wajib. Wajiblah. Tidak memerlukan kepada hukum akal. Dan hukum akal juga tidak memerlukan kepada hukum syarak. Itu maksud dia. Jadi hukum akal ialah penetapan satu perkara kepada satu perkara yang lain, atau penafian satu perkara daripada perkara yang lain tanpa keperlu kepada hukum adat dan juga hukum syarak. Kepentingan hukum akal. Jadi hukum akal ni pentinglah. Setiap orang yang wajib mempelajari dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta mengetahui sifat-sifatnya, hendaklah lebih dahulu ia mengetahui hukum akal dan pembahagiannya, kerana ia merupakan panduan bagi menentukan pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi
Ini maksud kepentingan hukum akal. Sebelum kita nak mengenal Allah ni apa hukum dia? Wajib. Kita perlu pelajari hukum akal. Hukum akal ni apa hukum dia? Wajib. Dan kalau kita belajar ilmu tauhid ni, kebanyakannya menggunakan hukum akal. Akal yang menentukan sama ada pembahagian Allah ni sifat wajib ke, sifat mustahil ke, sifat harus, melalui akal. Manakala hukum syarak ni pula adalah sebagai tambahan di dalam ilmu tauhid. Seperti Imam Dasuki mengatakan dalam kitab Ummul Barahin, Imam Sanusi mengatakan wa innama iktasara al-musannif ala takallum ala al-aqli li'anna ghaliban sifati daliluha aqliyun wa innama dzakara syarih asy-syar'i li'anna ba'd sifat wa huwa sama' wal basar wa kalam wa kaunuhu sami'an wa kaunuhu basiran wa kaunuhu mutakalliman thabata bihi wa innama dzakara al-'adi tatmiman li'aqsam. Maksudnya pengarang Imam Sanusi ini dia membataskan perbahasan hukum akal sahaja, kerana kebanyakannya sifat itu dalilnya berdasarkan hukum akal. Kalau kita belajar ilmu tauhid ni, kebanyakannya menggunakan hukum akal. Tapi ketika menguraikannya, beliau menyebutkan juga tentang dalil syarak, dalil daripada Al-Quran. Kerana beberapa sifat seperti sama', basar, kalam adalah sabit berdasarkan dalil syarak. Mana ada dalil yang menerangkan bahawa Allah ni sifatnya mendengar, Allah ni sifatnya melihat. Tujuan beliau menyebutkan hukum adat pula hanya untuk menyempurnakan pembahagian hukum. Jadi nak dikatakan bahawa hukum akal ni wajib. Seperti Imam Al-Bajuri mengatakan, Imam As-Sanusi ni hanya membataskan hukum akal sahaja, bukan kepada hukum adat dan syarak, kerana hukum akal itu adalah diperlukan dalam ilmu ini berbanding hukum syarak dan juga hukum adat. Jadi hukum akal ni sebenarnya tuan-tuan wajib dipelajari. Kalau tak dipelajari, berdosa, sebab tak belajar hukum akal. Imam Syafi'i mengatakan wal ma'rifatu hiya nafsul aqli inda imam al-haramain wa lazimatun lahu inda ghairi faman lam ya'rifha inda al-awwal falaysa bi'aqilin bal majnun. Maksudnya, dan mengetahui hukum akal itu adalah akal itu sendiri di sisi Imam Al-Haramain dan bermulazamah kepadanya di sisi ulama lain pula. Maka sesiapa yang tidak mengetahuinya, iaitu hukum akal, maka dia tidak berakal. Bal majnun, bahkan orang ini gila. Jadi hukum akal ni wajib dipelajari mengikut para ulama. Ulama mengatakan sebelum kita mengenal Allah, kita kena belajar berkenaan dengan hukum akal. Jadi kalau malam ni baru nak start belajar hukum akal, alhamdulillah lah, dah terlepas. Jadi hukum akal, sebelum ni tuan-tuan cakap mustahil daripada akal baju ni basah, baju ni tak basah. Jadi kalau tuan-tuan dah tukar fahaman tu sikit, jadi dah jadi okey elok lah, kan? Jadi itu pentingnya mempelajari hukum akal. Sebab dalam akal inilah yang menentukan sifat-sifat Allah, sama ada wajib ke, mustahil ke, ataupun harus. Tetapi akal yang sejahtera, waras dan sihat tidak akan dapat dicapai sekiranya akal itu bersendirian. Maka akal mesti berpandu kepada syarak. Maknanya kata nas syarak, bukan hukum syarak ni, nas syarak. Nas, maknanya nasnya pada sumber dia, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi kalau kita nak berpandukan kepada akal sahaja, maka kita akan jadi sesat. Seperti mana kita mengatakan bahawa makhluk ini baharu, mesti ada pencipta dia. Jadi sebab itulah banyaknya agama lain mengatakan banyak pencipta, ada yang buat berhala dan sebagainya. Tapi kenapa kita selamat? Sebab kita berpijak kepada nas syarak, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahawa yang menciptakan manusia, langit dan bumi ini adalah Allah. Walladzi khalaqas samawati wal ard, dalam ayat Quran. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dalam Quran dalam surah Taha ayat ke-14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis solat li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku inilah Allah. Maknanya Allah menamakan dirinya Allah.
Sebab itulah kita mengatakan bahawa Tuhan kita adalah Allah. Berpandukan apa? Berpandukan kepada Quran dan juga As-Sunnah. Jadi akal kita ni, kita berfikir macam mana sekalipun, tetapi kita kena berpijak kepada nas syarak. Demikian juga syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan dengan akal yang sempurna. Ini syarak pula tidak boleh berjalan dengan sendiri. Al-Quran dan Sunnah, kita tak boleh berfikir sendiri. Dia kena menggunakan akal yang waras dan sihat. Dan kalau kita jumpa ayat-ayat yang seperti menyamakan Allah dengan makhluk, maka akal kita perlu mentakwilkan ayat tersebut. Perlu mengubah makna yang bersesuaian dengan kesucian Allah Subhanahu Wa Taala daripada sama ataupun serupa dengan makhluk. Tapi Wahabi dia tak, dia mengikut ayat yang zahir sahaja. Kan? Yadullah fawqa aydihim. Yadun tengok Google, yadun maksudnya tangan. Tengok kamus maksudnya tangan. Jadi mengatakan bahawa Allah itu bertangan. Tapi tangan Allah tak sama dengan tangan manusia. Dia fikir macam tu. Betul tak betul? Tak betul. Jadi ulama Sunnah wal Jamaah menggunakan akal untuk menyesuaikan ayat tersebut mengikut kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yadun tu ditakwilkanlah kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarak tak boleh berjalan dengan sendiri, akal tak boleh berjalan dengan sendiri. Walhasil antara kedua-duanya itu berlaziman dan saling memerlukan antara satu sama dengan yang lain. Syarak tak boleh berdiri dengan sendiri, dia perlu memerlukan akal yang waras untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dan akal pula tidak boleh berjalan dengan sendiri. Kalau tak, dia akan jadi sesat. Dia perlu kepada hukum syarak, nas syarak. Itu kepentingan hukum akal. Jadi melalui akal, manusia ni boleh menerima ilmu nazari, pengetahuan yang memerlukan fikiran, mentadbirkan segala pekerjaan yang halus dan yang sulit, dan mendapat sumber penghasilan yang bermanfaat dan kebahagiaan. Ini adalah manfaat-manfaat lah yang diperolehi oleh akal. Mana manusia ni dia ada kelebihan berbanding dengan makhluk yang lain. Seperti haiwan. Haiwan ni tak boleh buat perkara yang sulit. Pernah tengok tak haiwan curi dekat 7E? Tak pernah. Sebab apa? Haiwan ni tak ada akal. Tapi manusia ni banyak mencuri. Sebab manusia ni ada akal. Jadi manusia ni dia mempunyai akal untuk dia memerlukan membuat pekerjaan yang halus dan sulit dan mendapat manfaat bagi kehidupannya. Kalau buat perkara yang baik, bermanfaatlah. Kalau mendapat perkara yang buat perkara yang buruk, dia akan mendapat keburukan. Jadi wallahu alam, cukup sekadar ini sahaja. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada apa-apa pertanyaan Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, cukup sekadar ini sahaja. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Taala dan yang buruk datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Taala. Saya mohon maaf anda terkasar bahasa ataupun tersalah bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih para surah Tuhan.